Hai, bertemu kembali dalam channel Cikgu Ong. Pada hari ini, Cikgu akan berkongsi dengan anda bagi sains tingkatan 1, bab 2, sel sebagai unit asas hidupan. Dan dalam video ini, kita akan bincangkan fungsi struktur sel haiwan dan sel tumbuhan. Sebelum kita bermula, Cikgu ingin bagi tahu dalam video Cikgu ada tulisan Cina. Jadi harap penonton boleh terima. Okay, jom kita lihat gambar ini dulu. Okay, gambar menunjukkan hidupan. Okay, ada pokok, ada haiwan. Jadi apa itu sel? Sel ialah unit asas hidupan atau benda hidup. Sama ada haiwan, tumbuhan ataupun mikroorganisma. Jirafah ialah haiwan. Jadi haiwan ada sel haiwan. Okay, menunjukkan sel haiwan. Bagi pokok atau tumbuhan ada sel tumbuhan. Bagaimana untuk kita bezakan sel haiwan dan sel tumbuhan? Yang pertama, kita boleh bezakannya dari segi bentuk sel haiwan dan sel tumbuhan. So, sel haiwan nampak dan raja mempunyai bentuk bulat tidak sekata. Manakala sel tumbuhan mempunyai bentuk segi empat tepat. Okey, jom kita lihat dalam bentuk 3D, sel haiwan dan sel tumbuhan. Yes, ini adalah rupa bentuk sel haiwan. Okey, dalam 3D. Dan sel tumbuhan, okey, dalam bentuk 3D, tapi tetap berbentuk segi empat tepat. Dalam sel haiwan ada 4 struktur yang penting. Dalam sel tumbuhan ada 7 struktur yang penting. Okey, adakah struktur mereka sama ataupun berbeza? Okey, jom kita lihat sama atau berbeza. Okey, kali ini kita lihat sel haiwan dan sel tumbuhan dalam gambar 2D. Okey, dan untuk mengetahui 4 struktur sel haiwan sebenarnya sama dengan sel tumbuhan, saya menggunakan misi MNN. Apa itu misi MNN? Okey, Mi merujuk kepada mitokondria. C merujuk kepada sitoplasma. Okey, M merujuk kepada membran sel. Okey, untuk sel tumbuhan, lapisan yang dalam ni ialah membran sel. Dan N merujuk kepada nukleus. Dah kuasai keempat-empat struktur yang ada dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okey, tadi cikgu bagi tahu sel tumbuhan ada 7 struktur. Okey, lagi 3. Kita akan lihat ini. Okey, saya ingat sebagai KDV. K ialah kloroplas. Okey, D ialah dinding sel. Dinding sel yang paling luar. Yang tadi yang ke dalam sikit membran sel. Okey, V adalah vakuum. Okay. So, tiga struktur ni hanya terdapat dalam sel tumbuhan. Tidak ada dalam sel haiwan. Okey, jom sekarang kita akan lihat kepada fungsi setiap jenis struktur. Kita mulakan dengan misi MNN. Mi, fungsi mitokondria. So, mitokondria ialah untuk menghasilkan tenaga untuk tindak balas kimia. Okey, boleh lihat raja yang saya tunjukkan, semuanya adalah mitokondria. Okey, yang kedua, fungsi C. Apa itu C? Sitoplasma. So, sitoplasma ialah sebagai medium untuk tindak balas kimia. Okey. So, sitoplasma. Okay, saya tunjukkan di sini, sitoplasma kan dalam sel haiwan ni, okay, tempat ruangan ni. Semua ni adalah ada sitoplasma. Okay, boleh sitoplasma. Okay, next kita akan lihat kepada M. Okay, M iaitu fungsi membran sel. Membran sel untuk mengawal pergerakan bahan ke dalam dan juga ke luar sel. Boleh lihat daripada raja. Untuk membran sel, so bahan ni boleh masuk dan bahan juga boleh keluar. Okey, yang itu adalah fungsi bagi membran sel. Okey, yang keempat kita lihat kepada fungsi nukleus. Okey, tak kira sel haiwan atau sel tumbuhan, fungsinya tetap sama, iaitu untuk mengawal keseluruhan aktiviti sel. Dan nukleus ni mengandungi kromosom yang membawa maklumat genetik. Maksudnya dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada kromosom. Dalam kromosom ada DNA. So, DNA merujuk kepada asid deoksiribonukleik yang membawa maklumat genetik. Okey, selesai kita lihat fungsi ya. 4 struktur yang sama untuk sel haiwan dan sel tumbuhan. Sekarang kita lihat untuk KDV pula. Okey, fungsi K ya, kloroplas. Kloroplas ialah untuk menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis. Dia serap tenaga cahaya. Okey, yang ini adalah rupa bentuk kloroplas, okey, yang telah diperbesarkan. Next ialah D, iaitu fungsi dinding sel. So, dinding sel ialah untuk memberikan sokongan, perlindungan dan bentuk yang tetap kepada sel.
Okey, sebab tu hanya tumbuhan ada dinding sel dan bentuknya tetap. Haiwan tak ada, hanya tumbuhan. Dan kalau lihat pada raja, nampakkan anak panah warna merah ni kan? Yang luaran tu adalah dinding sel. Okey, yang terakhir iaitu fungsi vakuum. Vakuum ialah untuk memberikan sokongan kepada sel apabila dipenuhi sel. Okey, nampak anak panah warna merah tu? Yang itulah yang ditunjukkan adalah vakuum. Okey, semua perbincangan kita pada hari ini boleh ringkaskan dalam raja ini. Yang warna kuning adalah persamaan dalam sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Ingat balik misi M&N. So, ada mitokondria, ada sitoplasma, membran sel dan juga nukleus. Manakala sel tumbuhan ada lagi KDV, iaitu ada kloroplas, ada dinding sel, ada vakuum. Dengan ada dinding sel, maka sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap. Sebaliknya, sel haiwan tiada bentuk tetap, tiada kloroplas, tiada dinding sel, tiada vakuum. Okey, sekian sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Sekiranya anda suka video ni, sudia tekan butang like, boleh share kepada rakan dan jangan lupa subscribe channel cikgu sebagai tanda sokongan. Dan di bawah komen video ni, cikgu dah sertakan link untuk anda jawab soalan kuis. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye. Everything changes.